Okey, terima kasih banyak. Domo arigato. Terima kasih Ali, dan dalam tradisi dialog kita, ya, kita memberikan ruang kepada generasi muda. Masalah negara kita, ya, seperti mana selalu yang saya sebutkan, a statecraft of authoritarian rule. Apa dia? Tata kelola pemerintahan atau pentadbir yang mencekam kebebasan. Ia tidak ada wacana, ya. Isu sentuh anjing, isu nasional. Tegur khutbah seolah macam menyerang Islam. Ini bukan wacana. Ada yang mengatakan seolah-olah saya, kerana kenyataan saya tegas, itu seolah saya menyokong orang menyerang Islam. Tidak. Mustahil khutbah tak boleh ditegur. Ramai orang Islam di sembahyang Jumaat tiap minggu. Apa sudah setuju semua dengan isi kandungan khutbah itu? Ada yang saya setuju. Malah saya pernah tweet tahun lalu menyokong salah satu khutbah yang saya dengar cukup menarik, ya. Bicara soal rahmatan lil alamin, bicara jangan menghina perbezaan kaum dan warna kulit, bahawa perbezaan dan kekuatan Islam itu bukan hanya rahmatan lil alamin, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, ya, bahawa Allah menilai bukan pangkat, bukan wang, bukan darjat, tetapi darjat ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi saya tweet, wah luar biasa hebat khutbah ini. Tapi bila kritik terus, dan penangkapan itu serius, seolah-olah teroris, 20 polis menyerbu rumah. So sudah kita mesti galakkan wacana, ya. Sudah tahu apa yang berlaku di Paris? Kartun yang syarikatnya hampir bankrupt sekarang dapat menjual 3 juta. Ya. Kita tidak pernah mendukung hak menghina para nabi, apalagi Rasulullah SAW, atau meremehkan keyakinan orang. Menarik apa yang disebut oleh Pope Francis di Manila. Apa kata dia? Jangan hina kepercayaan agama orang lain. Dia seperti juga kita tidak pernah mendukung keganasan, mengutuk pembunuhan orang yang tidak bersalah. Tetapi dia tidak pertahankan sikap menghina agama lain. Dia malah menambah, dan saya rasa sedikit lucu. Dia kata, if someone comes and insult my mother in front of me, I will box him. Ini Pope kata, ya, orang datang maki hamun ibu kita di depan kita, apa kita nak rojok dekat mahkamah, kita tampar dia dulu. Jadi ini menunjukkan bahawa ada batas, ya, kebebasan ini, ya. Tetapi ada cara dan kaedahnya. Apa yang dilakukan oleh segelintir golongan fanatik Islam itu sebenarnya memberikan imej yang amat buruk, dan diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam. Di antaranya Netanyahu, dia yang berbaris menyerang keganasan. Bapak pengganas berbaris dalam himpunan menyerang keganasan, ya. Di United Kingdom puluhan tempat sekarang diserang, kedai-kedai Muslim diserang, gunakan kemarahan yang baru. Saya meneliti kenyataan Kofi Annan, mantan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kata dia, it's time for the Africans to have a 1 million march against the killings of Africans in Africa. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya seolah-olah bila ada keganasan, tak setimpal perhatian diberikan oleh dunia. Karena pada masa yang sama pembunuhan dilakukan oleh Israel kepada umat Palestin di Gaza. Pada hari yang sama tentera Bashar Assad di Syria terus membunuh orang-orang yang tidak berdosa di Syria, tetapi tidak mengesankan. Jadi ada
percanggahan atau kontradiksi di sini. Dialog ini apa? Anak muda ini harus diberi ruang untuk menerka ilmu, untuk bicara, bertanya, walaupun salah ditegur. Dan kerana apa? Cetusan mereka itu harus idealism, harus keinginan untuk berbuat sesuatu yang ma'ruf, yang baik, menolak kezaliman, menolak rasuah, menolak keangkuhan. Itu cetusan anak muda, bukan dilatih untuk menjadi pengampu-pengampu rasmi. Ya. Saya tidak ada masalah orang nak pilih parti, nak pilih dengar, nak pilih undang menteri, tak ada masalah. Tapi bagi ruang untuk berbicara dan berwacana cara terbuka. Ya. Jangan umpamanya kerana mengundang saya ke Universiti Melaya, pimpinan universiti itu dihukum dan dikeluar dari universiti. Ini satu penghinaan terhadap budaya ilmu, saudara. Saya sekarang juga diminta meneruskan tugas sebagai co-chair of a special task force, international task force on reform of higher education in the Muslim world. Bersama dengan Profesor Wahab Effendi, Cambridge, Westminster University, termasuk dalamnya Terry Thomas dari Cambridge, Ziauddin Sardar dari City University, dan beberapa tokoh lain, Arab dan bukan Arab. Ya. Saya diundang oleh semua universiti di dunia terkemuka untuk melihat kurikulum, bincang dengan profesor. Tapi balik Malaysia tak boleh masuk universiti. Ya. Yang ditakutnya apa? Saya faham sikap tertutup beberapa pemimpin UMNO yang takut kepada fakta. Apa yang takutnya? Kamu ada TV3, ada utusan, setiap hari kamu boleh serang, tak boleh jawab setengah jam. Maknanya ada yang mereka rasa. Kita rasa kita yang mau ditekan supaya kita rasa takut. Sebenarnya mereka yang rasa cemas. Ya. Jadi saya berikan gesaan kepada saudara dan anak-anak supaya gunakan ruang ini menanya, menegur. Ada soalan, banyak tokoh-tokoh kita ada di sini. Bahasa Sabah, Datuk Lajim ada. Bahasa Ekonomi, Rafizi ada. Penerangan, Syed Ibrahim ada. Macam-macam ada. Jadi mereka boleh bantu. Tapi saya nak anak-anak muda gunakan ruang untuk bincang dan bahas secara terbuka. Saya tidak ada masalah. Ada saudara Eli lahirkan kebimbangan apa yang akan berlaku dalam menunggu keputusan Mahkamah Persekutuan. Saya ada jawab. Saya keluar negara, tiap kali keluar di Turki, baik Arab, baik London, baik di Amerika, semua kawan-kawan kata, Anwar tak payah balik lah. Balik buat apa? Hadapi risiko masuk penjara. Saya kata, sebab apa saya nak masuk penjara? Saya tak salah. Tapi mereka lahirkan kebimbangan bukan kerana syak saya salah. Mereka kurang yakin pada sistem. Saya beritahu, saya dapat pilihan, saya akan terus balik. Dan saya hadapi risiko. Kerana saya bicara soal reform. Seperti mana saya sebut di Universiti Melaya pada malam itu, apa yang nak saya jawab kepada anak-anak muda, kepada anak-anak? Saya nak jawab apa? Saya kata, saudara mesti berani menuntut perubahan, menuntut keadilan, menyerang rasuah dan penyelewengan, tak kira dari pihak mana. Tapi saya izinkan saya duduk di Istanbul yang lebih selamat. Saudara-saudara, teruskan saja. Tak boleh. Oleh kerana saya tidak mampu berikan jawapan yang honest kepada anak-anak, saya memilih untuk hadapi. Ya. Mudah tidak? Tidak mudah. Azizah baru balik sebentar tadi dari mengunjungi sahabat kami, Den Binjai, di penjara Kajang. Kemudian pegawai penjara tu beritahu, bilik tu kita dah siap kalau Tok Sri masuk dulu. Ada katil, ada fan. Saya syukur alhamdulillah kerana Azizah juga, ya, walaupun nampaknya lemah longlai, tetapi jiwa kental, cukup semangat dan hadapi risiko ini. Ya. Tentunya kita mendoakan yang sebaiknya
Dan kita yakin kerana kita benar, dan kita yakin nasrun minallahi wa fathun qarib, ya, dengan pertolongan Allah kemenangan akan diperolehi. Tetapi kita juga realistik hadapi kemungkinan. Kalau orang ingat itu akan menakut atau mengugut, dia silap orang kalau nak ugut saya bab itu. Bebas, alhamdulillah. Masuk, saya baca banyak lagi. Keluar, kita dialog lagi. Jadi kita tidak jadi masalah sebenarnya. Jadi sekian, saya ucap sekali terima kasih, dan sudah boleh beratur untuk mengemukakan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.